A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada semua, khususnya kepada pelajar ke Yunar Channel untuk mendapatkan bahan-bahan berkaitan dengan PDP, berkaitan dengan Al-Quran, zikir dan perkongsian aplikasi. InsyaAllah pada kali ini kita akan teruskan PDP untuk pendidikan Islam bagi tajuk perkahwinan untuk unit yang pertama. Bagi unit yang kedua insyaAllah selepas ini, iaitu berkaitan dengan tajuk kemahiran keibubapaan. Buku teks pendidikan Islam tingkatan 5 untuk cadangan jawapan bahagian latihan buku teks muka surat 116. Jadi sama-sama pelajar sekalian, kita pergi kepada perbincangan bahagian latihan bagi tajuk perkahwinan. Secara keseluruhannya, untuk tajuk ini, bahagian penilaian ada 10 soalan. Dimulai dengan soalan pertama, apakah maksud perkahwinan? Dan diakhiri dengan soalan kebat. Ada juga soalan yang berkaitan dengan hukum dan alasan. Teruskan menonton video ini sehingga ke akhirnya untuk pelajar mengulang kaji, untuk pelajar melihat cadangan jawapan bagi soalan-soalan bagi tajuk ini. Soalan pertama, apakah maksud perkahwinan? Bila soalan apakah maksud perkahwinan ataupun maksud yang lain, pelajar perlu ambil maksud daripada buku teks. Intro pada jawapan kita, maksud perkahwinan. Apa maksud perkahwinan? Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Okey, ini maksud yang lengkap berkaitan dengan perkahwinan. Selesai soalan pertama. Kemudian soalan kedua untuk latihan, jelaskan dalil galakan berkahwin. Setakat info yang saya dapat, soalan berkaitan dalil ni setakat ni tak keluarlah dalam SPM. Cuma untuk tujuan latihan kita buat. Okey, dalil galakan berkahwin. Jadi jelaskan. Perlu beri jawapan yang tepat. Intro pada soalan, dalil galakan berkahwin. Berkahwin ya, bukan berkahwinan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-32 yang bermaksud, jadi dalil daripada Al-Quran. Dan kahwinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Okey, selesai soalan kedua. Seterusnya soalan yang ketiga, jelaskan 5 hukum berkahwin. Intro pada jawapan kita, 5 hukum berkahwin. Jadi jelaskan, pelajar perlu beri seperti biasa jawapan yang tepat. Jadi hukum dia pelajar sekalian yang ni saja. Okey, pertama harus, yang kedua sunat. Ini sebagai tambahan lah. Okey, sebagai tambahan kepada kenapa hukum dia harus. Jadi jawapan untuk hukum berkahwin yang 5 ni yang ni je. Harus, sunat, wajib, makruh dan yang kelima haram. Okey, ini sebagai makluman tambahan di bawah lah. Jika soalan ni meminta kepada jelaskan
kenapa hukum perkahwinan contohnya menjadi wajib? Pelajar jawab di bawah ni lah. Bimbang akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin. Ini penting juga ni, kita kena tahu. Okey, selesai soalan ketiga. Seterusnya soalan keempat, terangkan 2 hikmah. Hikmah ni adalah kebaikan, kelebihan perkahwinan. Terangkan peluang diisi plus huraian. Intro 2 hikmah perkahwinan. Pertama, mewujudkan ketenangan jiwa. Isi, melalui hubungan cinta yang halal. Huraian. Okey, isi dan huraian. Jawapan ini daripada buku teks. Kemudian yang kedua, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial. Isi, yang boleh mencemarkan maruah. Huraian. Okey, selesai soalan keempat. Soalan yang kelima, jelaskan secara tepat 3 golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Selama-lamanya pelajar kita tak boleh kahwin dengan dia. Intro pada jawapan, 3 golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya. Okey, jawapannya di sini saja. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, golongan wanita yang disebabkan penyusuan. Dan yang ketiga, persemendaan. Okey, yang ini sebagai tambahan. Ya. Jika soalan ni diubah kepada nyatakan, nyatakan 3 golongan wanita yang haram dikahwini dengan sebab keturunan. Jadi pelajar boleh ambil dari sinilah. Ibu, nenek dan ke atas, anak perempuan, cucu perempuan. Jadi yang ni kena hafal. Okey, untuk menjawab soalan ni, cukup untuk kita menjawab ni, keturunan. Sebab dia jelaskan 3 golongan wanita. Okey, ini sebagai tambahan sahaja. Jadi penting untuk pelajar tahu, jika bukan untuk menjawab soalan, perlu kita tahu perkara ini dalam kehidupan kita. Penting jika pelajar mengetahui golongan-golongan ini yang haram dikahwini selama-lamanya. Okey, di bawahnya ada pembetulan ni yang ke-8 ya. Nenek saudara. Golongan yang kedua, disebabkan penyusuan. Okey, perinciannya ibu susuan sehinggalah. Yang ke-8, adik-beradik bagi suami ibu susuan. Okey, yang ketiga, persemendaan. Okey, siapa dalam golongan persemendaan ini? Ibu tiri dan ke atas sehinggalah menantu perempuan dan ke bawah. Okey, selesai kita menjawab soalan yang kelima. Soalan yang keenam, jelaskan 2 syarat untuk setiap rukun nikah berikut. 2 syarat untuk rukun nikah berikut yang ditanya dalam buku teks. Pertama, suami. Apa syarat untuk suami ni? Okey, soalan nak 2, kita bagilah 2. Suami mestilah seorang Islam dan mesti seorang lelaki yang telah dikenal, pasti ni daripada buku teks. Okey, jawab lelaki pun diterima. Kemudian yang kedua, isteri Islam. Syarat bagi isteri, perempuan
yang telah dikenal pasti. Yang ketiga, wali. Syarat untuk wali Islam dan wali mestilah seorang lelaki. Untuk saksi, yang keempat, syaratnya mestilah Islam dan juga seorang lelaki. Okey. Saya ambil yang sama ni senang pelajar ingat nanti. Yang kelima, lafaz akad nikah. Apa syarat dia? Lafaz ijab dan qabul hendaklah jelas dan bukan secara kiasan. Okey, mestilah jelas. Ini syarat untuk lafaz akad nikah. Tidak dibataskan dengan tempoh masa. Okey. Okey, selesai soalan ke-6. Seterusnya soalan yang ke-7. Nyatakan 4. Ciri pemilihan calon suami ataupun isteri. Okey. Apa ciri dia? 4 ciri pemilihan calon suami isteri. Okey, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilihlah 4. Penghayatan agama. Okey, dengan sebab agama kita perlu pilih calon suami isteri. Kemudian keturunan yang baik. Itu kedua. Pasangan yang sihat. Rupa paras yang cantik. Okey, ingatlah, nampak mudah, tapi bila datang soalan sebegini, okey, kita jawab tidak mengikut kehendak soalan. Okey, nanti jawapan kita boleh salah lah. Okey, selesai soalan ke-7. Soalan seterusnya yang ke-8. Nyatakan maksud perkara berikut yang diajukan dalam teks. Pertama, walimatul urus. Yang kedua, mahar. Yang ketiga, merisik atau meminang. Okay, maksud perlu diberikan mengikut maksud dalam teks. Okay, walimatul urus ni apa dia? Kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. Okey. Ini maksud walimatul urus. Mahar ni apa dia? Mahar ialah pemberian yang bernilai atau berfaedah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Okay, yang ketiga, merisik. Merisik ni apa dia? Okay, merisik proses sebelum meminang. Merisik dulu baru meminang. Untuk mengenal pasti status bakal isteri. Ini sampai sini je. Seterusnya, meminang lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon isteri. Okey, itulah meminang. Selesai soalan ke-8. Soalan yang ke-9. Nyatakan hukum. Pertama, kemudian alasan. Yang kedua, bagi masalah berikut hukum dan alasan. Yang pertama, lafaz qabul daripada bakal suami mendahului lafaz ijab daripada wali. Okey, jawapan. Lafaz ijab dan qabul itu adalah sah. Jadi jika ada perubahan terhadap jawapan ini, pelajar boleh semak di bahagian di ruangan description di bawah ataupun di ruangan komen di bawah. Jika ada pembetulan daripada saya. Kerana, ini alasan. Yang kedua ni alasan. Kerana ianya memberikan maksud lafaz ijab qabul yang sama. Walaupun suami telah mendahului lafaz ijab. Okey, selesai yang pertama ni. Yang kedua,
Wali pengsan selepas ijab ketika bakal suami sedang melafazkan qabul. Jadi wali tak sempat dengar lah qabul yang dilafazkan oleh bakal suami. Apa hukumnya? Lafaz ijab dan qabul tidak sah, okey? Kerana wali telah hilang kelayakan sebagai wali kerana pengsan. Okey. Selesai soalan ke-9. Seterusnya soalan ke-10 yang terakhir untuk tajuk ini, soalan kebat, stimulus. Ramai orang zaman sekarang lebih mementingkan amalan adat dalam meraihkan majlis walimatul urus. Walimatul urus ni yang kita bagi maksud tadi, kenduri untuk meraihkan majlis perkahwinan. Berdasarkan penyataan di atas, kemukakan pendapat anda. Bila soalan sebegini, ada pandangan dari pelajar yang bersetuju tentang perkara ini. Ada pandangan yang tidak bersetuju. Yang penting, pelajar perlu memberikan isi huraian lengkap dan kesimpulan berdasarkan pendapat kita. Okey, di sini saya memilih pada pendapat saya, adat dalam majlis perkahwinan boleh diamalkan. Okey, boleh diamalkan selagi, okey, di sini sih, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam huraian. Inilah pendapat saya. Cadangan jawapan. Contohnya, huraian lengkap. Mengadakan persembahan silat melibatkan pesilat yang memakai pakaian menutup aurat bagi memeriahkan majlis walimatul urus. Huraian lengkap. Oleh itu, di sini mulakan kesimpulan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa meneliti perkara halal dan haram dalam Islam agar hidup diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi ada huraian lengkap dan kesimpulan. Selesai soalan ke-10 dan soalan terakhir bagi tajuk ini. Jadi setakat itu saja pelajar sekalian, perbincangan kita untuk cadangan jawapan bagi latihan bagi tajuk perkahwinan. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya dalam kehidupan pelajar sekalian dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi Ustaz doakan semoga semua pelajar dikurniakan jodoh yang berkekalan insya-Allah, sehingga ke akhirnya sama-sama kita menuntut ilmu pengetahuan, jodoh, perkahwinan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana subscribe Yunar Channel. InsyaAllah saya akan masukkan bahan-bahan berkaitan dengan perbincangan bahagian latihan, cadangan jawapan untuk tajuk-tajuk yang melibatkan tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan seterusnya untuk tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 3 insyaAllah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.